Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, Sabtu 19 hari bulan 11 2022, bersamaan dengan 24 Rabiul Tsani 1444. Hari ini juga merupakan hari sejarah pilihan raya umum Parlimen yang ke-15. Kita minta dengan Allah SWT supaya Allah Ta'ala selamatkan semua dan beri kepada kita yang terbaik untuk memimpin negara. Jadi para pelajar sekalian, para pencinta ilmu sekalian, pencinta Al-Quran sekalian, kita hanyalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik walaupun kita tidaklah baik kerana banyak dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sambungan pelajaran kita dalam tafsir surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57. Surah yang ke-57, juzuk yang ke-27. Surah 57, juzuk 27, ayat yang kita akan baca ayat 7. Hari ini hari 7 nama dia. Ayat 7 insya-Allah sampai ayat 11. Ayat 7 sehingga ayat 11. Mari kita mula baca dulu. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, ambil muka surat 1208. 1208. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Balik semula kepada ayat kita, ayat 7. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan belanjakanlah, nafkahkanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Fallazina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman di antara kamu, wa anfaqu, dan serta membelanjakan sebahagian dari harta itu pada jalan Allah, lahum ajrun kabir, mereka tetap beroleh pahala yang besar. Para jemaah sekalian, kita tengok kepada penjelasan. Yang pertama sekali kita tengok kepada munasabah. Munasabah susunan ayat. Apa dia munasabah dia? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas tentang al-alam tusabbih. Alam semuanya bertasbih kepada Allah. Dan Allah Ta'ala nyatakan sifat dia yang maha berkuasa kepada segala perkara. Allah Ta'ala mengetahui apa yang zahir dan yang tersembunyi. Maka Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat ini supaya kita mantapkan iman kita, jangan goyah. Dalil-dalil yang telah aku beri, tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala telah dinyatakan, sama ada di langit atau di bumi, tanda yang di atas atau di bawah telah pun dikemukakan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada kita, berimanlah kamu, berpeganglah kamu, dan teguhkan keimanan, kepercayaan kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Isu yang pertama kita letak nombor dia. Nombor 1, Allah kata aminu billahi wa rasulih. Ai aminu billahi ta'ala fawahidu. Berimanlah kamu kepada Allah dan esakan Allah Ta'ala. Wa aminu bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berimanlah kamu dengan Rasul, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasaddiquhu, benarkan apa yang Nabi bawa. Wa aqirru bi risalatihi, ikut dengan risalah Nabi dan apa yang dibawa, apa yang diajarnya, serta kekalah beriman selama kamu hidup sehingga kamu mati. Itu arahan yang pertama, supaya mantapkan iman, kuatkan keimanan kita. Jangan goyah, jangan mudah pening, tidak. Kemudian yang kedua, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Belanjalah, nafkahlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang Allah jadikan kamu menguasainya sebagai wakil. Jadi harta yang kita dapat ni bukan hak kita sepenuhnya. Kita diizinkan oleh Allah untuk menggunakannya dan menjadikannya sebagai bekalan menuju akhirat. Karena itu dikatakan bahawa kain kafan tak ada poket. Mana kita tak boleh nak bawa duit pergi masuk dalam kubur. Tetapi duit yang kita ada ni boleh menunggu kita dalam kubur melalui pahala-pahala wakaf, melalui pahala infak, melalui pahala kebajikan yang kita buat. Maka ruang itu sangat luas. Jadi Allah kata, gunalah harta tu. Aku lantik kamu jadi penjaga. Harta itu sebagai pinjaman. Kalau kamu tak sedekah, harta tu tak jadi hak kamu, dia jadi hak orang. Jadi hak apa? Harta tu jadi hak orang. Paling tidak pun hak jadi hak anak kita. Dia tak sedekah pula, jadi hak cucu kita. Gitulah turun temurunnya pahala yang berterusan.
Jadi maksud dianya harta mana tu? Tanda pelajar al-muradu annal amwal, harta yang ada di tangan kita ni harta Allah bagi, pinjam kepada kita. Bukanlah kamu sebagai pemilik hakiki kepada harta itu. Jadi Allah Ta'ala beri kita guna, beri kita manfaat dengan dia, beri kita seronok, beri kita kesenangan dengan harta yang kita ada, dan dia uji pula tu. Dia beri, dia minta balik. Aku nak tengok mu ni bahasa jenis ambil harta simpan ataupun ambil harta untuk dijadikan bekalan. Kita kena ingat para jemaah sekalian, kalau kita tak sedekah, kalau kita tak derma, harta tu tak berjalan. Duduk situ dia. Akhir kali mati. Bila mati harta tu jadi hak siapa? Jadi hak orang. Nanya kita. Maka kita kena pandai. Allah kata, aku lantikmu jaga sekejap. Kalau kamu nak jadikan harta itu hak kamu, nak suruh jadi hak kita, macam mana kita nak buat? Dengan cara kita sedekah, kita guna, kita infak, baru harta tu jadi hak kita. Kalau tidak, kita rugi. Duduk dalam kubur tengok Allah banyaknya harta aku, tapi tengok dalam fail sedekah tak ada, fail wakaf tak ada, fail zakat. Kalau tak payah zakat lagi dahsyat. Maka bagaimana kita nak manage, bagaimana kita nak uruskan supaya harta kita ni jadi milik kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena pandai mencari jalan yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tuhan dah buat jalan, Allah Ta'ala dah buat lorong. Harta ni ambil supaya jadi kekal milik kamu. Kalau kita tak kekalkan dia, dia jadi macam kita harta atas dia panggil geran sementara. Orang panggil geran sementara tak? Di jabat tanah tu. Ni tidak orang kita ni, sementara je. Lepas ni jadi hak orang pula. Baik. Ayat yang falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun azim. Siapa yang beri nafkah, siapa yang beriman dan dia beri nafkah, maka bagi dia pahala yang besar. Jadi syarat dia kata ulama, syarat kita sedekah ni nak kabul kena ada iman. Orang yang tak ada iman ibarat dia belum buka akaun. Dia tak boleh buka akaun. Sebab tak ada buka akaun, macam mana kita nak masuk nak terima? Tak boleh. Ini sedekah banyak tapi tak beriman, rugi. Ramai juga kita tengok orang-orang non-Muslim yang suka dengan NGO kebajikan charity ni. Kuat dia, kuat pada kita lagi. NGO ni, kalau kita turun di airport tu, mari budak-budak yang bukan Islam ramainya. Dia duk panggil NGO untuk nak penjaga buah pinggang, NGO untuk alam sekitar, macam-macam dia kata. Pak cik bagilah sedekah. Dia suruh kita sedekah. Baik. Ayat yang 8. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah sedang Rasulullah sallallahu mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhan kamu? Kenapa kamu kerah kepala? Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut apa? Sebut sebab-sebab jemputan mengajak kita untuk beriman, dan tidak ada lagi sekatan untuk beriman. Siapa nak sekat awak? Tapi kenapa kamu tak mau beriman? Dia sendiri yang kacau, dia sendiri yang tak mau. Maka kita kata kerugian itu duduk di atas kepala awak. Kenapa kamu tak beriman sedangkan Rasul ada bersama sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan kamu, duk panggil, duk ajak, duduk dakwah, dia anak-beranak kamu, dia keluarga kamu, dia duduk dalam kelompok kamu, tapi kamu tak mau terima. Rugi. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan Allah telah mengambil janji setia dari kamu untuk beriman. Jika kamu hendak beriman, maka telah jelaslah dalil-dalilnya. Jadi Allah Ta'ala sudah buat perjanjian dengan kita ni bila?
Tanda ni belajar. Perjanjian ini ketika kita semua dalam alam zuriat berada di belakang Nabi Adam AS. Jadi Allah Ta'ala tanya ketika itu dalam surah detail cerita perjanjian ini, tuan-tuan dan puan-puan, tanda suratul A'raf, surah Al-A'raf ayat 172 173. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mana waktu kita di alam zuriat dulu, Allah dah buat perjanjian. Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, semua menjawab bala. Tapi apa boleh buat? Bila dia lahir ke dunia ini, bertukar pula. Bila bertukar, kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas landasan fitrah, suci, bersih, putih molek. Fa'abawahu, dua ibu bapa dia lah yang mencorakkan agama anak itu. Dia ada hak panggil Yahudi. Kalau ayah dia Yahudi, Yahudilah dia. Ayah dia Hindu, Hindulah dia. Ayah dia Islam, Islam dah dia. Kata alhamdulillah, ibu bapa kita Islam, maka kita daripada kecil lagi Islam. Duk dengar orang mengaji Quran daripada kecil, waktu kita besar tak pandai mengajar Quran. Ini di antara benda ajaib. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jadi mana-mana pelajar yang belum dapat baca Quran, usahalah untuk memahami Al-Quran, biar kita boleh baca, biar kita boleh faham, biar kita boleh beramal dengan Al-Quran. Itu penting. Baiklah, tengok ayat yang ke-9. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Allah lah yang menurunkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turun kepada Nabi apa dia? Keterangan-keterangan Al-Quran yang terang nyata. Al-Quran ini terang nyata, Allah Ta'ala turunkan kepada dia. Kenapa Allah Ta'ala turun? Kenapa diutuskan Rasul? Tanda sini. Kenapa kita diutuskan, kenapa Allah ciptakan kita, kemudian dia hantarnya Rasul mari. Diberi kepada Rasul Al-Quran untuk menjadi panduan dalam hidup. Apa dia? Tengok ayat. Litu'minu bi rabbikum. Ayat 9 turun bawah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Tujuan dihantarkan Rasul kerana Allah hendak mengeluarkan kamu dari gelap gelita kekufuran kepada cahaya iman yang terang benderang. Ingat molek. Ini tujuan Rasul, nak menyelamatkan manusia daripada kufur. Jadi liyukhrijakum, Allah Ta'ala bawa Nabi SAW supaya Nabi kita ajar kepada kita nak keluarkan manusia itu daripada gelap kufur kepada cahaya iman. Gelap kufur dan syirik, daripada sesak kepada cahaya petunjuk, daripada kegelapan kepada cahaya iman. Alhamdulillah. Daripada syak kepada yakin. Mana kita tahulah objektif. Tujuan Nabi SAW diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia daripada zulumat ila nur. Itu dia panggil objektif. Banyaklah ayat-ayat yang berkaitan. Kalau tuan-tuan nak tanda, surah Al-Ma'idah ayat 15 dengan ayat 16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kemudian sampai kepada ayat wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur biizni. Jadi semua ayat-ayat menunjukkan tujuan Allah turunkan kitab, Allah lantik Rasul untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kufur, gelap sesat
kepada cahaya iman. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan ingatlah sungguhnya Allah amat belas kasihan lagi amat mengasihani terhadap kamu. Jadi Allah Ta'ala ni dia sayang kepada kita. Karena itulah dia bawanya Rasul, dia hantarnya turunnya kitab, supaya kita tidak sesat, kita ada panduan untuk berjalan ke syurga dan meraih keampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita pindah pula kepada ayat 10, di mana ayat 10 ini Allah Ta'ala mengarahkan kita, menggalakkan kita orang yang beriman supaya infak, bernafkah banyak-banyak, segeralah bernafkah sebelum harta menjadi milik orang lain. Tengok ayat 10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? Kenapa kamu bakhil? Kenapa kamu kupi? Kupi itu bahasa Kelantan. Kenapa kupi itu makna bakhil? Kenapa kamu bakhil? Kenapa kamu kupi? Walillahi mirasus samawati wal ard. Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi serta segala isinya. Apa maksud dia ni? Maknanya kamu ni kalau kamu pegang harta, lepas tu kamu tak guna, maknanya Allah Ta'ala dia ambil balik harta tu. Ai wa man ladzi yamna'ukum, apa yang menghalang kamu, yang menegah kamu daripada berinfak pada jalan Allah, daripada rezeki yang Allah beri. Allah beri rezeki pada kita, dia suruh kita infak sebab dia nak bagi pahala. Sedangkan harta itu kalau kamu tak guna, dia balik kepada Allah Azza wa Jalla. Fala ma'na lil bukhli bi syai', tak ada makna kita bakhil. Kita tak milik apa-apa pun datang dunia ini, cuma kita mengguna saja. Karena itulah Hana selalu sebut kepada para jemaah, kita dengan dunia ini dua ya. Sama ada kita meninggalkan dunia, maknanya kita awal-awal lagi kita tak ambil dunia ni, hak dunia ada di tangan kita, kita infak belaka, ataupun dunia akan meninggalkan kita. Dua ya. Maknanya kita, dunia tu meninggal kita, dia rusak dah, dia pergi dah, tak ada apa-apa dah. Maka kita nak selamat, kita kena tinggalkan dunia itu, beri semula kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kita jadikan bekalan kita ke kubur, bekalan kita ke akhirat, bekalan kita untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan peringkat masa keemasan. Dia panggil al-asrul zahabi, masa yang paling mahal. Sedekah dia berganda-ganda pahala bila di awal Islam, ketika Nabi SAW dan para sahabat masih susah. Tengok ayat. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan, yakni sebelum Nabi kita buka kota Mekah. Bilakah min qablil fathi? Jadi ulama di sini ada dua pandangan. Ada yang mengatakan al-fathi di sini iaitulah sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Bila berlaku suluh perjanjian Hudaybiyah ini, para pelajar ingat, iaitulah pada bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, tahun yang ke-6 Hijrah. Nabi duduk Mekah 5 tahun lebih dah, masuk tahun yang ke-6. Dia pun teringat ke Mekah,
mimpi masuk Mekah. Nabi pergi dengan sahabat-sahabat dia, tak boleh masuk, disekat oleh Quraisy. Tetapi mereka buat perjanjian damai. Bila buat perjanjian damai, ketika itu ada peluang besar, kerana tidak ada gangguan di medan dakwah, maka Nabi menggunakan peluang untuk hantar surat-surat keluar kepada pemimpin luar dan lain-lain. Maka selepas itu ramai orang masuk Islam, termasuklah panglima besar Khalid bin Walid masuk Islam selepas daripada Hudaibiyah. Itu satu pandangan. Ada yang mengatakan Al-Fathu di sini apa dia? Iaitu pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Bila pula? Mekah dibuka pada tahun yang ke-8, Ramadan tahun yang ke-8. Beza setahun lebih ya. Yang ni Zulqa'dah tahun 6, Zulqa'dah tahun 7, Ramadan tahun yang ke-8, pembukaan kota Mekah. Maknanya kelebihan itu sebelum Hudaibiyah, maknanya semasa kita masih lagi tak kuat. Kerana itu Nabi kita larang, tanda ni pelajar, larang umat Islam ni duduk maki-maki sahabat. Jangan seperti golongan Syiah hari ni, puak-puak Syiah ni duduk maki sahabat. Nabi SAW bagi tahu, la tasubbu ashabi, kamu jangan maki sahabat aku. Fa wallazi nafsi biyadihi, Nabi kita bersumpah, lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba, seandainya kamu nafkah sebesar bukit Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tak sama dengan secupak atau setengah cupak yang disedekah oleh para sahabat sebelum di awal Islam itu. Hadis dalam Bukhari Muslim. Baik. Maknanya kita dengan sahabat ni jangan duduk main-main. Bila-bila ni puak-puak Syiah ni duk kutuk sahabat Nabi. Senang ke dia hidup. Jadi orang yang nafkah, orang yang berperang sebelum pembukaan kota Mekah, sebelum pembukaan Hudaibiyah, lebih besar. Tengok ayat. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Jadi orang yang nafkah sebelum lebih besar kerana dia peringkat awal, peringkat susah. Tapi ingat, orang nafkah ni sebelum ke selepasnya, wa kullan wa'adallahul husna, dan tiada satu puak dari kedua-dua golongan yang terawal yang kemudian Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Dua-dua tu boleh pahala, tapi yang pertama tadi first class. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Hak kamu tahu, hak kamu buat, Allah kata aku tahu belaka. Jadi tak usahlah kita duk bangga-bangga, duk bangga-bangga dengan ikhlas sana ikhlas ini. Kalau tak tulis ikhlas pun tak apa. Memang perbuatan kita, amalan kita, Allahu muttali'un. Allah Ta'ala tengok kepada amalan kamu, Allah Ta'ala tengok kepada niat kamu, Allah Ta'ala akan balaskan kamu apa yang kamu lakukan itu. Baik, setelah diberi galakan, setelah diberi semangat, setelah dimaklumkan bahawa harta kita ni pinjaman, sekarang sampai masa untuk kita keluarkan duit kita dengan satu sistem nama dia berhutang, beri hutang, ataupun nafkah itu dianggap sebagai hutang. Nafkah
Sedekah tu dikira hutang. Tengok ayat 12, ayat 11, ayat terakhir dalam siri kita ni. Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah? Ini Allah Ta'ala buat analogi bandingan. Kita sedekah ni seolah-olah kita beri pinjam, beri hutang kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya. Dan selain itu dia orang yang memberi nafkah itu akan beroleh pahala yang besar. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala buat satu analogi bandingan sedekah dengan hutang. Kita ni bila kita beri hutang kepada orang, hutang kena bayar ke tidak? Kena bayar. Sebagaimana kata pemungut hutang, hutang wajib dibayar walaupun tidak diminta, tidak dituntut. Jadi Allah Ta'ala buat bandingan, kalau sedekah seolah-olah kita beri hutang kepada Allah. Artinya hutang itu mesti dibayar. Maknanya pahala mesti dapat. Tapi ada syarat dia lah. Di antara syarat dia yang kita takut sekarang ni, kita takut kita tidak ikhlas. Beri kerana nak bermuka-muka, beri kerana kepentingan. Kita mengatakan itu tidak jadi. Tak jadi. Kalau beri kerana kepentingan, tidak jadi. Nas'alullah salamah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni ikhlas di dalam infak, dalam sedekah, dalam segala perkara yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pelajar, kita break huraian, kita pergi kepada mencari faedah. Mencari faedah. Al-faidatul ula, ayat 7, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dengan Rasulnya. Ayat ini dalil ala annahu yanbaghi lil insan, sepatutnya bagi seorang manusia merealisasikan imannya, wa yusabbithu, dan mantapkan iman. Kita kena mantapkan iman. Bila kita rasa iman kita lemah, iman kita goyah, dikacau oleh syaitan, terus kita kata auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Dan di antara perkara yang syaitan kacau kita, syaitan tak mahu kita sedekah. Dia kata jangan sedekah, jangan infak, nanti kamu fakir. Maka Allah Ta'ala kembarkan, aminu billahi wa rasuli wa anfiqu. Beriman pada Allah dengan Rasul dan nafkah. Kemudian Tuhan ungkit pula tu, munafkah harta yang aku bagi pinjam kepada kamu, menggunakan harta ya. Ni bakhil hangit kan? Harta Tuhan bagi, kita pula sayang. Masalah. Maka para pelajar sekalian, ayat ini menggalakkan kita supaya tajdidul iman. Tajdid makna memperbarukan iman. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum. Tulis ayat hadis ni. Innal imana la yakhlaq, iman itu akan lemah. Dia panggil lemah ni, ataupun orang panggil lusuh. Lusuh di dalam hati seorang kamu. Lusuh dalam hati seorang kamu. Tengok, la yakhlaq fi jawfi ahadikum. Fajaddidu fas'alullaha baik, dia kata ni, innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqus saw. Itu hadis penuh dia. Iman kita ni akan lusuh, pudar dalam jiwa kita ni sebagaimana pudarnya kain yang kalau kita pakai lama, dia jadi lusuh. Fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum. Sentiasalah kamu minta dengan Allah doa, ibadat, zikir,
supaya Allah Ta'ala perbaharui iman dalam dada kita. Biarlah dada kita ni sentiasa baharu dengan iman. Kita kata Alhamdulillah. Hadis ini daripada Abdullah bin Amru dengan sanad yang sahih sebagaimana dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, dalam ayat ini Allah kata apa? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Sedekahlah harta yang aku jadikan kamu itu sebagai pengurus. Mustakhlafin, kamu sebagai pengurus, sebagai wakil menguruskan harta itu. Bukan hakmu pun, tapi kalau nak jadi hak kamu boleh sedekah. Maka ayat ini mengatakan laisat lakum bil haqiqiyah, bukanlah milik kita ni milik hakiki. Abu Ana cakap biar betul, ini tanah nama saya lah. Ini akaun bank nama saya, password ada kat saya. Kita nak keluar boleh, nak masuk boleh. Kita kata betul lah awak tu pengurus, tapi dia tak jadi hak awak kecuali awak gunakan dia. Dalam hadis Nabi kata harta yang jadi milik kita ni tiga. Apa yang telah kita makan itu milik kita. Apa yang telah kita pakai dan rusak itu milik kita. Yang besar sekali, aset yang paling besar jadi milik kita, apa yang kita sedekah. Itu hak kita. Maka Allah kata harta itu bukan hak kamu hakiki. Wa inna man taqala ilaikum min ghairikum, dia pindah daripada orang lain mari kita. Itu ya. Kadang-kadang bukan usaha kita pun. Ayah mati tinggal duit 2 juta. Anak ada 2 orang, seorang boleh 1 juta. Bukan usaha pun dia mari sekejap. Kama wasala ilaikum tatrukunaha li ghairikum. Harta tu mari kita pula akan tinggalkan harta itu kepada orang lain. Gitulah silih berganti. Maka ayat ini mengatakan bahawa mengatakan bahawa harta itu bukan milik kita mutlak. Berdasarkan hadis yang saya baca tadi, tengok hadis penuh dia dekat sini. Tulis hadis penuh ni. An Abdullah bin Syekhir, an Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak ada tu duk kata harta aku. Hak ni hak saya. Wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Harta kamu hai anak Adam yang betul-betul jadi milik kamu apa yang kamu makan yang sudah sunat. Jadi baju. Au labista fa ablaita, atau kamu pakai yang telah lusuh. Au tasaddaqta fa amdaita, atau kamu sedekah dan harta sedekah itu telah pergi. Hadis ini rawahu Muslim. Pernah ditanya seorang badui, menarik ni, tanda ni pelajar. Qila li a'rabi, pak cik badui, pengembala unta. Liman hadhil ibil, unta ni hak siapa? Unta ni. Faqala hiya lillahi ta'ala, untuk Allah indi, tapi aku jaga. Mana dia cakap di alam realiti, alam nyata, untuk hak Allah aku jaga, aku kerja atas dunia ni. Habis kalau nak jadi hak aku pula bila kita makan ataupun kita sedekah, jadi hak kita. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga, ayat 9. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Allah yang menurunkan kepada hamba-Nya, yakni Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keterangan Al-Quran yang sangat nyata. Allah Taala kasih sayang dia, lemah lembut dia kepada hamba-hamba dia. Setelah diciptakan manusia, maka dihantarnya Rasul dan disokong Rasul itu dengan mukjizat yang menunjukkan benarnya Rasul itu supaya orang mudah terima. Makna ayat ini mengatakan bahawa menunjukkan kepada prihatin. Sekarang ini orang cakap tentang prihatin. Prihatinnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia dengan cara mana? Dia jadi manusia,
Dia hantar Rasul, diturun kitab supaya Rasul mendidik makhluk-makhluk ini untuk menjadi manusia yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang dikatakan. Jadi ayat ini juga menunjukkan kepada kita mana cerita Rasul ni? Dia bukan sekadar turunkan Rasul, terus sekali turun kita untuk menyatakan kebenaran. Kita kata alhamdulillah. Nasib baiklah kita ni terpilih di kalangan hamba-hamba Allah yang duduk di sini. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Tulis faedah yang keempat. Banyak dia faedah ni. Faedah yang keempat, ayat la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama darjat orang yang nafkah sebelum pembukaan Mekah, sebelum Hudaibiyah atau sebelum pembukaan kota Mekah dan sebagainya. Tanda, kata ulama tadabbur, dalilun ala anna kulla amalin salihin. Dalil menunjukkan amal soleh itu orang yang cepat melakukan lebih afdal daripada lambat-lambat. Contohnya bila mari waktu solat, orang azan, kita pun segera solat. Orang azan tu kita siap wuduk, semaya sunat qabliyah, lepas tu kita solat. Lebih baik daripada orang duduk tangguh sampai ke hujung waktu baru solat. Tak sama. Jadi orang yang nafkah, bila kita dapat harta tu nafkah lalu lebih baik daripada kita tunggu dekat-dekat nak mati baru nafkah. Lain, kita tak nak guna dah, tak lalu makan dah kita kata. Baiklah, itu yang pertama. Yang kedua dalam faedah ini, yajibu an nakuffa an masawi'is sahabah. Menjadi kewajipan kepada kita menghormati para sahabat. Jangan sekali-kali duduk bawa cerita sahabat tu kelahi, sahabat tu balah, jangan. Jadi tak payahlah. Dia orang baik-baik, kita sibuk-sibuk dengan nak pergi cari benda-benda yang tidak baik, nak bongkar, kata orang sekarang. Nak bongkar sana sini, kita kata jangan jadi pembongkar dengan para sahabat. Sebab itulah di antara cerita tentang sahabat ni ada sebuah buku, tanda buku ni sudah ada terjemahan bahasa Melayu. Dia kata nama dia Al-Awasim Minal Qawasim. Al-Awasim dengan sad, Minal Qawasim. Jadi ditulis oleh Ibn Arabi. Dia jawab balik tuduhan-tuduhan yang tidak baik pada sahabat. Dan juga seorang tokoh ulama semasa, Syekh Al-Khamis, dia tulis juga satu buku, nama dia Hukbatun Minat Tarikh, satu lembaran daripada sejarah. Ini kita kena baca benda-benda ni, murnikan sejarah sahabat. Kalau ada orang duk kutuk sahabat, kita kata awak ni jangan cakap baik-baik. Cakap baik, sahabat ni telah diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita senang-senang mari kutuk, senang-senang mari kata, senang-senang mari duduk mengupak sahabat, kita kata jangan main-main. Baiklah, banyaklah kelebihan sahabat ni, kita tak sempat nak baca. Yang kelima, boleh. Yang kelima, ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Siapa dia bagi hutang kepada Allah. Jadi ayat ini satu analogi yang simple untuk kita faham, iaitulah galakkan supaya kita beri sedekah. Orang yang beri sedekah ni dianggap seperti beri hutang kepada Allah. Mana orang yang berhutang kena bayar. Bila kita beri sedekah, Allah akan bayar pahala kepada kita. Itu yang disebut dalam ini. Maka cuma syarat dia, dengar ni, kita nak bagi sedekah kepada orang, tengok ayat, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Makna kita beri hutang yang baik. Kalau kita nak beri sedekah, kita kena sedekah dengan baik. Apa dia maksudnya? Nak jadi satu sedekah itu baik, ada 3 kategori. Tulis itu. Yang pertama, mesti daripada harta yang baik. An yakuna min tayyibi malihi. Kita nak sedekah ni hak molek-molek. Ni cari baju hak lusuh dah, kita sendiri tak usah pakai dah. Sedekah. Kurang pahala. Ada juga pahala sikit. Baik juga pada dia tak pakai tak sedekah langsung. Tapi
Afdalnya itu. Yang kedua, syarat yang kedua nak jadi qardan hasana, an yukhrijahu tayyibatan bihi nafsuh. Kita keluar tu dengan jiwa kita tenang. Kita memang nak beri. Sekarang ni ada kan, kadang-kadang orang mari minta sedekah paksa. Kita tak hala diri depan kita. Dalam kedai makan. Alah payahlah. Nampak bakhil dengan kita ni, dia duk caca. Kita nak makan, dia duk hala tangan. Itu dia bagi sedekah paksa. Jadi kita sedekah, kalau nampak orang paksa pun kita beri, jangan tak paksa. Itu yang kedua. Yang ketiga, alla yamunna bihi, jangan mengungkit. Jangan nak kata basah malah, lah kerja malah nak pitih, ambil lah. Nak bagi dengan baik, dengan senyum. Orang Arab senang. Arab kalau tak mau bagi, dia angkat tangan gini, Allah Karim, habis kita. Allah Ta'ala yang pemurah, mungkin minta dengan Tuhan. Contoh orang mari sedekah, Arab buat gitu, Allah Karim, buat dia tak kamu dah kita. Kalau nak bagi dia seluk okey. Senang kita punya, itu budaya, budaya. Jadi kata dia ulama, syarat yang pertama itu harta yang baik, itu yang berkait dengan harta. Syarat yang kedua, kita keluar dengan jiwa yang baik, itu untuk kita. Syarat yang ketiga, jangan mengungkit, itu di antara kita dengan penerima. Jadi kena ingatlah, jangan mudah-mudah mengungkit. Kita ni kadang-kadang bagi sikit, ungkit banyak. Hilang pahala akan hilang dengan sebab ungkitan. Jadi banyak hadis-hadis yang yang menyebut tentang kelebihan sedekah, kita tak baca hari ni, kita ambil faedah ayat ini je. Maka kata ulama tadabbur fi tasmiyati sadaqati bil qardi. Kenapa Allah namakan sedekah itu semacam hutang? Hutang pula yuqridullah, bukan hutang biasa, hutang kepada Allah. Menunjukkan bahawa orang yang bagi sedekah itu sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah Ta'ala dekat dengan orang yang bagi sedekah, pahala dia dekat. Jadi kita jangan duduk rasa jangan duduk rasa apalah payah rugi pitih lah. Ini semua ilmu psikologi, bahawa siapa dia bagi sedekah kepada Allah. Sama juga dengan orang gizarah, orang sakit. Dalam hadis kursi kita kata maridtu falam ta'udni, aku sakit mu tak mari ziarah aku. Mana Tuhan sakit? Maknanya orang yang sakit itu hamba Allah. Itu Pak. Masjid ni orang panggil apa? Rumah apa masjid? Masjid, rumah Allah. Kenapa? Sebab kita bina kerana Allah. Itu semua nisbah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita ayat 11 hingga 17. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita baca ayat 12 sehingga ayat 15. 12 hingga 15 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.